Laut Sulu dan Laut Sulawesi melingkungi perairan Sabah, antara laluan perdagangan yang penting waktu dahulu. Dan di perairan inilah terletaknya Pulau Omadal, pulau yang dikatakan tempat persinggahan pertama pedagang Islam sebelum perkembangan itu diperluaskan di dataran besar Sabah. Pulau Omadal terletak dalam gugusan pulau kecil di bahagian selatan perairan timur Sabah. Pedagang Arab dan pelaut Johor menjadi perintis perkembangan itu. Mereka membina pelabuhan untuk dijadikan pusat transit kepada kapal dagang antarabangsa. Pulau adalah tempat persinggahan sementara bagi pedagang Islam yang datang dari seluruh dunia. Di sini mereka berehat seketika dan menjalankan urusan jual beli sekadarnya, belum meneruskan perjalanan ke tanah besar. Setelah itu, sebahagian pelaut Johor dan pedagang Arab terus menetap di sini. Menurut Haji Saidin Sandai, penghulu kampung tengah di sini, sejak itu pelayar dari Johor yang menetap di sini digelar bajau, bermaksud berjauhan dari negeri tumpah darah yang asal. Di sebalik dataran yang melenyapkan peranannya waktu silam, masih ada kesan untuk dikenang. Antara yang unik ialah perkuburan bajau di sini, lain daripada yang lain. Ia kekal menjadi perkuburan masyarakat bajau zaman berzaman hingga ke hari ini. Ia antara kubur tertua yang pernah dijumpai setakat ini. Uniknya, kerana ia diperbuat daripada jenis kayu belian dan dahulu bentuknya lebih besar dan mampu mengekalkan keasliannya walaupun terdedah lama dengan pengaruh cuaca. Tidak semua nisan kayu belian ini mampu menahan pengaruh cuaca. Nisan yang berusia 163 tahun ini hampir memadamkan bukti sejarah kewujudannya. Pengaruh nisan yang diperbuat daripada batu karang turut dijumpai di kawasan ini. Namun kebanyakannya telah menerima kesan cuaca yang amat ketara. Catatannya turut hilang bersama peredaran zaman. Pulau ini hanya berluasan 120 hektar. Sehingga kini, penduduk bajau dari serata pulau berhampiran memusatkan pengkebumian di sini. Inilah antara bukti perkembangan Islam di Sabah melalui peranan yang dikatakan bermula dari Pulau Omadal. Secara beransur, perkembangan Islam membawa arus tamadun baru yang merubah resam hidup masyarakatnya. Syiar itu masih berlangsung. 3 buah masjid di pulau ini menjadi lambang kepada kesinambungan budaya beragama yang diasaskan sejak abad ke-15. Kesinambungan itu bagi penghulu Saidin berlangsung melalui usaha di bidang pendidikan yang didokong oleh ulama tempatan bajau di sini. Ini kitab Fardu Ain tulisan tangan dalam bahasa bajau yang diwarisinya turun-temurun. Tapi hari ini suasananya tidak semeriah dahulu. Kedatangan Islam yang membuka lebaran baru mendorong ramai penduduk berhijrah ke dataran besar di Semporna, Lahad Datu dan Tawau. Yang tinggal kini hanya 400 penduduk bajau beragama Islam mendiami daerah pulau yang terserlah pada keindahan semula jadinya ini. Di sebalik keindahan ini masih berlangsung tradisi kuno masyarakat bajau. Penempatan atas air dihuni oleh kelompok bajau laut. Inilah kawasan yang membezakan tamadun bajau laut dan bajau darat. Kelompok ini memegang anggapan tradisi bahawa tinggal di daratan memudaratkan kesihatan diri dan keluarga. Mereka merupakan kelompok bajau yang paling akhir menerima pengaruh Islam berbanding yang lain. Hakikatnya, penghijrahan beramai-ramai ke dataran besar Sabah mengurangkan bilangan penduduk di sini. Kami cuba menyelami laluan penyebaran Islam dari Pulau Omadal ke dataran Sabah di Semporna. Penghijrahan bersama pengaruh ajaran Islam ke dataran Sabah tidaklah menjadi halangan yang besar memandangkan jarak antara pulau kecil Omadal dan Semporna hanya 25 km. Peralihan penempatan bajau ke sini jelas merubah suasana bandar Semporna.
Masjid Sampurna mercu tanda perkembangan Islam yang didirikan pada tahun 1990. Secara keseluruhan, penduduk Sabah diwakili oleh 23 suku kaum. Di Sampurna hari ini, etnik Melanau, Kadazan, Dusun, Murut, Sulu dan Bisaya turut membentuk penghidupan baru di bandar ini. Tetapi, suku kaum Bajau lebih terkenal menduduki sepanjang daerah pesisir pantai di Sabah. Mereka etnik kedua terbesar negeri ini. Peralihan tumpuan kedataran besar ini menyaksikan pelibatan penduduk meraih rezeki dalam pelbagai ragam perniagaan. Bagi Main bin Nasir, 34 tahun, dia telah meninggalkan kerja nelayan 5 tahun yang lalu untuk menumpukan perhatian di bidang ini. Inilah antara penganjakan kehidupan yang dicorakkan oleh penghijrahan penduduk pulau membina kehidupan beragama di tempat baru, Sampurna. Pulau Borneo berasal daripada nama Brunei. Penjajah barat menamakannya sebagai Borneo sejak pendaratan pertama Magellan di pulau ini. Pada abad ke-16, beberapa bahagian timur Sabah dikenali sebagai wilayah Tidung dikuasai oleh Kesultanan Sulu. Bandar Sampurna dan Tawau termasuk dalam wilayah itu. Tawau terletak lebih ke selatan dari Sampurna. Hari ini, Bandar Tawau berkembang menjadi pusat perniagaan dan pentadbiran wilayah di bahagian paling selatan pantai timur Sabah. Ia terletak mendepani Laut Sulu. Tawau adalah satu daripada 5 pelabuhan utama di Sabah. Sabah mempunyai sempadan perairan sepanjang 1,440 km dengan 5 pelabuhan utama, Kota Kinabalu, Kudat, Sandakan, Lahad Datu dan Tawau. Dan di tengah-tengah bandar ini, tersergam Masjid Daerah Tawau menghiasi pembangunan pusat pelabuhan ini. Masjid ini diasaskan oleh seorang dermawan bernama Haji Alang Abdul Rahman, seorang pengusaha kayu yang bermurah hati membiayai pembinaan masjid ini. Daerah ini didiami oleh majoriti penduduk yang dikenali sebagai suku kaum Tidung. Nama Tawau berasal dari bahasa Tidung yang bermaksud joran atau mata pancing. Suku kaum ini dikatakan berkait rapat dengan salasilah keturunan Kesultanan Sulu yang pernah memerintah daerah ini di abad-abad terdahulu. Dan hari ini, penghijrahan penduduk pedalaman ke bandar ini melebarkan perkembangan syiar Islam. Dan perkembangan itu tidak hanya terbatas di ruangan bandar. Di sudut pinggir bandar Tawau, kesinambungan syiar agama dilanjutkan. Jauh di daerah ini, masyarakat Islam memupuk syiar agama melalui penerapan budaya ilmu. Keprihatinan penduduk Islam di sini mendorong penubuhan banyak sekolah agama seumpama ini di serata penisuk Tawau. Persatuan Islam Tawau adalah pengasas penubuhan sekolah-sekolah agama Islamiah di Sabah. Pada dasarnya, Persatuan Islam Tawau adalah perintis kepada penubuhan pertubuhan Islam seluruh Sabah atau usia. Tindakan pertamanya ialah mendirikan sekolah seumpama ini. Ia diasaskan pada tahun 1955. Hari ini, kurikulum pengajian diambil daripada model sekolah agama di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Inilah aliran pendidikan yang menggabungkan pengajian agama dan ilmu kemahiran hidup dalam satu sukatan pelajaran. Kini terdapat 3 kelas bimbingan dan 4 buah sekolah menengah agama seumpama ini di Tawau. Dari Tawau, kami menyusuri daerah lebih ke utara menuju ke bandar pelabuhan Lahad Datu. Haji Injil bin Panjang, 87 tahun, imam masjid di Sapagaya, Lahad Datu. Selama ini, dia tidak pernah menyangka khazanah lama yang ditinggalkan oleh nenek moyangnya memberi implikasi yang besar terhadap teori kedatangan Islam di Sabah. Beliau mewarisi turun-temurun sebuah kitab tulisan tangan oleh Aulia Makhdum yang bertarikh 1408. Dan kitab miliknya ini merupakan manuskrip yang paling tua pernah ditemui, bukan saja di Sabah, malah di Malaysia.
Suku kaum ini sudah terkenal sejak lama membina peradaban di sebalik ruangan Gunung Madai ini. Gunung yang membentuk rezeki turun-temurun kepada penduduknya. Seawal abad ke-13, kaum Idahan telah berjaya menjejaki khazanah berharga yang tersembunyi di sebalik gunung ini. Sejak itu, daerah ini berjaya membentuk perhubungan perdagangan dengan saudagar Islam dari benua yang jauh. Gunung Madai dan kaum Idahan boleh dianggap sinonim di Sabah. Kerana sudah termaktub sejak dahulu, kawasan dalam gua yang mempunyai sarang burung berharga tinggi di sini diwarisi khusus oleh kaum Idahan. Di kegelapan gua ini tersembunyi tuah yang membawa rezeki kepada penduduknya zaman berzaman. Malah faktor rezeki juga turut mempengaruhi penyebaran agama Islam di sini. Sehingga kini, rahmat itu masih berlangsung. Ia berlangsung bersama perkembangan agama yang membentuk peradaban bangsa. Di ruangan ini, tamadun Islam berganding dengan resam budaya tempatan mewarnai suasana di penempatan Idahan di Sapagaya. Adat perkawinan ini antara penghayatan budaya yang turut dipengaruhi ajaran yang dibawa oleh Aulia Makhdum 600 tahun lalu. Hari ini, Haji Injil masih berperanan sebagai imam di Sapagaya. Di sebalik peranannya ini, tersimpan pengorbanan Haji Injil menyerahkan manuskrip yang diwarisi turun-temurun kepada Pusat Islam Kuala Lumpur sebagai satu daripada bukti terawal sejarah perkembangan Islam di Malaysia. Jika manuskrip itu diambil kira, bermakna ia meletakkan nama kaum Idahan mendahului senarai dalam sejarah tamadun Islam di negara ini. Pengalaman di Lahad Datu jauh berbeza dengan daerah di utaranya. Banjaran gunung di sini membentuk rintangan kepada penyebaran Islam di abad terdahulu. Di sinilah terletaknya gunung tertinggi di Asia Tenggara, Gunung Kinabalu. Ia terletak di Banjaran Crocker, bersebelahannya Banjaran James Brook. Gunung setinggi 14.101 meter ini memberi implikasi kepada usaha penyebaran Islam di kawasan pedalaman Sabah di abad terdahulu. Di kawasan berbanjaran inilah menjadi tumpuan penempatan kaum majoriti Sabah, Kadazan Dusun, membina penghidupan berasaskan pertanian. Inilah antara daerah yang paling lewat menerima penyebaran Islam di Sabah. Meskipun begitu, hari ini syiar itu mula tertampil di kawasan pasar sayur di Pundasang ini. Perkembangan ini hanya bermula di awal abad ke-20. Perkembangan itu menyentuh perasaan bagaimana kegigihan pendakwah dahulu sanggup menghadapi cabaran alam semula jadi sebegini semata-mata menyebarkan ajaran Islam. Dan persoalannya juga, dari manakah mereka hadir? Jauh melewati pinggir gunung ini terletaknya dataran lembah subur. Inilah daerah Kota Belud. Oleh Gunung Kinabalu menjadi pilihan penempatan bajau sejak wujudnya institusi Kesultanan Brunei 600 tahun lalu. Daerah ini sejak lama terkenal dengan pasar mingguannya atau lebih dikenali sebagai Tamu. Kota Belud dianggap antara bandar tertua di Sabah. Dan dari daerah inilah lahirnya pendakwah yang melanjutkan penyebaran Islam jauh ke pedalaman. Kitab Fardu Ain tulisan tangan ini mampu menyingkap kegigihan seorang pendakwah. Haji Zaini, seorang bangsawan Palembang, hadir ke sini pada tahun 1905 ketika berusia 33 tahun. Menurut pegawai Jabatan Agama Islam Sabah, Jalidar Abdul Rahman, Haji Zaini menjelajah jauh ke pedalaman kaum Kadazan Dusun membawa risalah Rasul. Hajah Ramlah, 68 tahun, anak bongsu Haji Zaini.
Setiap kali menziarahi kubur Haji Zaini, terkenang pengalaman ketika usianya 8 tahun. Dia dibawa ayahnya meredah gunung dan ganang, berdakwah jauh melewati daerah Ranau hingga ke Sandakan, jaraknya 500 km. Itulah cebisan kisah kegigihan pendakwah Kota Belud membawa risalah Rasul jauh ke pedalaman Sabah. Dan hari ini, ciri peradabannya menampilkan keunikan tersendiri. Budaya yang dipupuk di sini membentuk jati diri masyarakat Bajau di utara Sabah menjadi suku kaum yang 100% beragama Islam. Inilah daerah Lembah Subur di pinggir Gunung Kinabalu yang menjadi tapak tersemainya penyebaran Islam ke daerah pedalaman bergunung ganang waktu dahulu. Hari ini, jalinan perhubungan daratnya lebih baik merapatkan lagi pertalian itu. Dan antara sempadan lembah dan gunung ganang di sana, tiada lagi batas pemisah yang menghalang usaha dakwah. Dari daerah Bajau di Kota Belud ini, kami menyusur ke ibu negeri Sabah, Kota Kinabalu. Di satu sudut pinggir bandar Kota Kinabalu, terdapat sebuah perkampungan baru masyarakat Cina. Mereka berpindah ke kawasan baru ini sejak 3 tahun lalu. Sebelum ini, mereka tinggal di kawasan penempatan 50 buah rumah masyarakat Islam Santung di Luyang, 3 km dari sini. Abdul Karim Arifin, pegawai Jabatan Agama Islam Sabah, mengunjungi sepupunya Ali Haji Ladis dan emak saudaranya Fatimah Kau Haji Omar. Mereka berketurunan Santung dari Tianjin, China. Penghijrahan kelompok Santung ini bermula sejak 90 tahun yang lalu. Uniknya kerana di antara orang Cina yang berhijrah ke sini, kaum Santung satu-satunya kelompok yang sejak asal beragama Islam. Maturiti dia adalah ciri-ciri daripada orang Santung saja. Ali adalah anak ketujuh daripada 12 adik-beradik. Menurut Ali, daerah Santung terletak di utara Cina. Bagi generasi yang lahir di Sabah seperti Abdul Karim dan Ali, budaya di sini lebih mencorakkan kepribadian mereka. Berbeza dengan Fatimah. Dia menerima pendidikan awal di Cina sebelum berhijrah ke sini. Kenangan berada di perkampungan Islamnya di Tianjin tidak pernah luput diingatan. Apa yang tidak boleh dilupakan ialah budaya beragama yang baginya lebih meriah di sana. Malah jumlahnya jauh lebih ramai daripada di sini. Tetapi dia terpaksa menerima hakikat berada di tanah air barunya. Anak-anaknya kini berjaya membina penghidupan sebagai kontraktor binaan. Yang jelas, kelompok minoriti kaum Santung di sini terus merasai nikmat melanjutkan tradisi agama turun-temurun di tempat baru. Kini, perbezaan suku kaum tidak membentuk jurang antara satu sama lain. Suasana di bandar Kota Kinabalu hari ini sukar menelah asal keturunan masing-masing. Inilah gambaran negeri Sabah yang terkenal dengan kepelbagaian suku kaum. Mereka kini mampu berganding memupuk kepercayaan yang satu. Kepercayaan yang menyisihkan perbezaan warna kulit dan adat resam suku kaum penduduk Sabah waktu dahulu. Seolah-olah mereka kini serumpun sebangsa. Halangan banjaran dan gunung ganang yang melambatkan usaha penyebaran Islam di daerah pedalaman waktu dahulu kini diganti oleh suasana baru. Dan Masjid Negeri Sabah ini antara lambang kepada penyatuan itu.